Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Hai saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga dengan kamu pilih akan seronok dunia semata-mata pada masa yang sementara ini, yakni sebagai nasihat bagi musannif. Maka musannif kata, hai saudaraku, maksudnya yakni bahawa jangan kita pilih akan neraka di atas syurga dengan bahawa kita menunaikan perkara-perkara yang menyebabkan kita tu terhadap kepada neraka. Dan redalah kamu akan berat, penat, beramal dan susah payah dunia, asalkan senang akhirat di dalam syurga yang ada di situ sekalian bagai-bagai kesukaan mata-mata, telinga-telinga, bahkan kesemua kemahuan nafsu dan hawanya. Dan redalah kita dengan bahawa kita beramal dengan bersungguh-sungguh dan susah payah atas dunia, yakni dengan kita bahawa sabar jikalau tidak cukup akan sesuatu bagi kita, dengan sebab kita menunaikan akhirat, dengan sebab kita tidak mensyarikan dunia supaya kesedapan dunia. Supaya kita dapat kesukaan di dalam negeri akhirat. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama ini, bagi mereka yang berpandangan, yakni yang pada yang mengiktibar kepada kesukaan yang selama ini, yang sebenar-benarnya cerdik, musannif sebut kata mereka itulah yang cerdik, yang pandai, yang menjaga dan pusing kesenangan dirinya, yakni mereka itu ialah yang cerdik, yang pandai jaga dan pusing kesenangan dirinya, orang yang pandai ilah tu. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawa Tuhan kita tak tilik kepada elok baka dan keturunan. Ini sebagai jagaan bagi mereka, khususnya bagi mereka yang bermegah-megah mereka itu atas nasab, atas keluarga, atas titih mereka itu. Yakni dengan bahawa Allah Ta'ala tu tidak tilik kepada rupa dan baka keturunan, dan elok rupa tak tilik juga, dan paras, hanya semata-mata tilik kepada hati-hati, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menilikkan kepada hati, dan amal-amal yang baik jua tu lah tempat Allah Ta'ala tilik. Bukan rupa zahir yang kita mengelok-elokkan supaya meriakan di atas makhluk, itu Allah Ta'ala tidak tilik. Maka ini satu kemujuran yang amat besar bagi kita yang huduh baka, yakni apa panggil kegembiraan yang amat besar bagi kita yang huduh baka, yang huduh rupa, kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki. Ini apa gembira bagi mereka, kerana dengan sebab mereka itu tak ada perkara-perkara yang kemegah, maka menyebab itu hati mereka itu tenang lagi baik. Maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranakku membanyak akan hati-hati, membaiki akan hati-hati, dan bersegera, yakni musannif dan silakan, yakni bersegera dan beramati bahawa kita ni
bahawa kita ni membaikkan hati-hati dan amal-amal masing-masing. Beri jadi baik, baik tu jadi baik. Kerana hati itu satu perkara yang Tuhan tak beri tahu kepada siapa-siapa. Masanya lagi pula mesti saudaraku kena tahu bahawasanya orang-orang yang elok yakni dengan bahawa yakni kerana apa kita silakan bersiap sedia bahawa mengelok membaikkan hati, kerana hati itu satu ilak pada silakanlah. Kerana hati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya. Lagi pula mesti saudara kena tahu bahawasanya orang-orang elok bakonyo dan rupanya itu pun sekiranya jika jahat hatinya dan amalnya, maka akhirnya sehabis-habis huduh rupanya, wa iyazubillah. Dan kita yang huduh bakonyo dan rupanya pun asalkan baik hati dan amal, maka akhirnya di akhirat mesti elok rupa dan mukonyo seseorang yang membaikkan hati, seperti bulan yang penuh purnama, yakni bulan ketika Pracantem Duang. Dan huduh hatinya bersinar binarnya. Kalau begitu sehabis-habis muda, sehabis-habis bodoh, orang sehabis-habis bodoh, yakni jahil, orang-orang yang huduh bakonyo dan rupanya dan huduh hatinya dan amalnya, tu panggil terlebih teruklah bagi orang yang huduh bakonyo, rupanya dan hatinya dan amalnya. Maka janganlah saudara-saudaraku berasa cerdik yang pada hakikatnya dibilangkan bodoh. Yakni jangan kita berasa cerdik padahal kita ni seorang yang bodoh. Dengan bahawa kita lagi menyengkakan orang tu jalan tersilap, perasan kata kita ni seorang yang dapat jalan yang betul, megah-megah atas mereka itu, hasad dengki, wa iyazubillah. Hai saudaraku, berapakah harga mata melihat yang Tuhan beri kepada kita, yang dapat kita dengan dia dengan mata melihat, dan berapakah telinga yang bersepakai dengan pendengar yang dapat kita dengan dia dengan telinga dengar. Apa ni medar? Tak tahu ni makna apa dengar ke medar. Mendengar nampak tu la'allahu mendengar. Dan berapakah harga lidah yang bersepakai dengan bercakap, yakni sifat bercakap, yang dapat kita dengan dia dengan sifat bercakap itu dapat akan cakap benda yang bermacam-macam rasanya, berkecap, astagfirullahaladzim, berkecap benda yang bermacam-macam rasanya, rasa benda, dan mengedarkan makanan di dalam mulut. Demikianlah kamu kirakan budi Tuhan. Betulah kamu kira budi Tuhan supaya kita ni buat kebaikan terhadapnya. Allah, astagfirullahaladzim. Maka adakah bagi kamu harta nak perubat sekira-kiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah hingga akhir, dan apa
adakah tetap hilang bila kamu berubat? Maka sedarlah hai saudara-saudaraku, dan taubatlah daripada sekalian, yakni musannif sebut sana dia panggil istifham ingkari, dengan bahawa makna tidak ada harta kita nak berubat jika buta ataupun tuli ataupun tersebut. Maka tak kala begitu, maka sedarlah saudara-saudaraku dan taubatlah daripada sekalian kesalahan yang telah lepas, dan rebutlah berbekal dan beramal dengan sebenar-benarnya amal, yakni dengan bahawa kita beramal dengan keikhlasan dan syari kebenaran di atas dunia ni, dengan bahawa ini pada ini zaman bersangat terharu-haru bercabangi-cabangi jalannya, maka serta mencarikan serta mencarikan pandangan yang terlebih benar, dengan berserta kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat jalan yang dimaksudi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi SAW. Dan perdu padu dan umbi dan umbi fikiran itu ialah akal yang Tuhan beri kepada kita dengan tidak kena beli, yakni orang panggil humi fikir-fikir itu kena kepada akal yang Tuhan beri dengan tidak beli, dan pisah yang dengan dialah dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran yang jelah. Yakni dengan akal lah kita dapat Tuhan, dapat kenal Tuhan dengan jalan jenah, yakni bertahqiq di hati dan di fikiran. Kemudian daripada sudah mengerti kita dan beza kita akan hukum-hukum akal daripada hukum-hukum adat, yakni kita dapat mengertikan bahawa kita dapat mengertikan keadaan Tuhan bersifat dengan Tuhanan. Kemudian daripada kita dapat perbezaan hukum akal dan hukum adat. Dan hendaklah saudara tahu bahwasanya syakni sekalian guru-guru yang sebenar dan sekalian yang menasihat yang sebenar-benar itu bukanlah semata-mata mereka yang mengajar dan menasihat itu supaya jadi mudah makan pakai jua, hanya makan pakai itu dengan pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Tidak siapa boleh menahan bala ia Allah Ta'ala kehendak kehendak sehingga kepada seterus-terusnya sekalipun, yakni ini sebagai penasihat bagi guru ataupun murid-murid ataupun orang kebiasaan apa. Yakni bagi orang yang menasihatkan sebenar itu bukan semata-mata iaitu guru-guru yang sebenar dan penasihat itu bukan semata-mata iaitu menasihatkan supaya dapat ke benda-bendaan dunia, tak. Saya maaf silap sikit baca. Nak mula mana ni? Tu. Tidak siapa boleh menahan bila ia Allah Ta'ala kehendak sesuatu, maka tidak boleh menahankan. Sehingga kepada seterus-terusnya Allah Ta'ala pun sekalipun tidak boleh menahan juga. Maka banyaklah kita terima kasih kepada budi Tuhan yang membezakan kita dengan binatang-binatang yang lain itu dengan pandai bergamuk dan berfikir
maka silakanlah kita belajar hukum-hukum akal. Yakni musannif, terima kasih kepada Allah Ta'ala dengan sebab Allah Ta'ala beri akal kepada kita, dengan itulah membezakan kita dengan binatang. Dan juga hukum-hukum adat, maka musannif bernasihat dengan bahawa kita mengetahui belajarkan hukum akal dan hukum adat. Belajar apa supaya jangan jadi semabul kita antara keduanya, hukum akal, hukum adat, yakni tidak jadi kesamaran ataupun tidak jadi berbelik. Maka jadilah etika kita kepada barang yang bersakut paut dengan Tuhan dan Rasul dan sebagian itu kurang kecap, dan jika kecap sekalipun maka jangan dakwa bibir mulut jua, yang ialah hakikatnya dinamakan taklid. Dan sebagian daripada manusia lah bahawa kejap, kurang kejap kalau jika tidak mengetahui yang tersebut, hukum akal, hukum adat, maka bergonye-gonye lah etika kita. Dan jika kejap pun maka hakikatnya ialah taklid. Jika bercukup lancar pada sebutan sekalipun, walaupun laju mulut mulut seseorang, maka tidak lepas daripada taklid dengan bahawa tidak membezakan antara hukum akal, hukum adat. Maka yang taklid pada aqaid itu besarlah ruginya jika orang daripada ahli bagi fikir dan sekalian ibadat yang ia kerja itu tidak yakin akan sahnya. Yakni maka bagi orang taklid itu hukumnya itu besar, orang taklid itu rugi jika ia daripada orang berfikiran dengan bahawa tidak yakin akan sahnya. Yakni ihtimal berkhilafan ulama pada etikatkan orang yang bertaklid bahawa sah ataupun tidak. Hendaklah saudara-saudaraku sedar bahawa ilmu tauhid ini yang musannif lagi akan sebut ni bukan sekali-kali ilmu yang seperti belajar Fatihah dan At-Tahiyyat dan umpamanya. Yakni bukan ilmu yang bangsa belajar baca huruf dan hafaz pada lidah dan bibir mulut sebagaimana menyangkakan begitu oleh yang muda-muda yang mengambil pusaka daripada tok-tok nenek yang jahil-jahil. Hanya ialah ilmu yang menyuluh kita, hanya ialah yakni ilmu tauhid, ilmu yang menyuluh kita dengan ilmu tauhid dengan fikiran yang insaf. Yang insaf bermakna baiklah yang betul, yang suci, supaya tertarik pengertian satu-satu sifat hingga tertanam yakin di dalam hati kita di dalam hati-hati kita masing-masing, serta jumnya dan terimanya dan tasdiknya pada mata-mata hati. Yakni ilmu tauhid, dengan sebab menututi ilmu tauhid kita dapat perkara yang betul dari tahakkuk i'tiqad, yakin pada hati dengan tidak bergonyang-gonyang. Maka jika bagi seseorang itu faham ini ilmu, maka sia-sialah orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir mulut jua, yakni maka sialah peri
hati tak ada, yakni dengan bahawa hati mereka tidak kemah, tapi mulut mereka itu telah berlancar-lancar dengan tak tahu maksud dan tujuan perkataan-perkataan yang ia hafaz, yakni orang yang berhadap tu hafaz itu. Dan jika dipujikan dia sekalipun, walaupun dipujikan dia sekalipun, dengan bahawa dapat kemuliaan, diberi kemuliaan oleh orang lain akan dia, dimuliakan akan dia, maka tidak dapat faedah pada hakiki. Dan janganlah sekali-kali kaumku mendengar dan menurut dan percaya kepada perkataan-perkataan yang terbit daripada orang-orang yang bodoh, yang menyangka mereka itu dengan tak faedah. Yakni jagaan, teguran ataupun nasihat jagaan bagi musannif bahawa kita, khususnya tempat kita, umumnya orang yang mukmin, ataupun khususnya orang yang menuntut kitab dia ni, bahawa jangan percaya perkataan-perkataan orang yang bodoh yang menyangka mereka itu dengan tak ada faedah, dan tak hajat kepada membanyakkan ilmu-ilmu usuluddin. Mereka itu seka kata tak ada berhajat membanyak, tidak hajat pada mengaji yang bersangatan bersungguh pada ilmu usuluddin, maka jangan percaya pada mereka itu. Ni boleh. Maka upama ini perkataan asalnya terbit daripada yang dengki-dengki yang suka nak mengajakkan orang-orang awam kepada kebebasan dunia yang ialah terlebih busuk daripada bangkai-bangkai. Maka musannif kata perkata ebek ni ialah orang-orang yang mereka yang dengki, yang dengki-dengki, nak hajak, yakni mengajakkan orang awal kepada dunia yang ialah dunia itu ialah yang terlebih busuk daripada bangkai, dan kebebasan itulah juga terluput-luput dan tercengang-cengang kelakuannya. Maka takutlah akhirnya bahawa besar terkejut kerana tidak betul etikad mereka itu, ataupun sepanjang-panjang masa di dalam taklid yang dikhilafkan pada sahnya tu pun tidak kejap mereka itu, padahal cumir lutir rupa, yakni padahal rupa tu jangan, tapi etikad ni buruk. Salah gitulah yang tak disengka-sengka oleh yang bodoh-bodoh dengan keburukan pihak dalam, yakni dalam hati bagi mereka itu. Hai saudaraku, hendaklah kamu tahu bahawasanya orang-orang yang mencela-celakan kepada membanyakkan modal itu ialah orang-orang yang sesak dan yang bodoh-bodoh kira jua. Yakni musannif kata bahwasanya orang-orang yang mencelakan kebanyakan modal, orang-orang yang mencelakan itu kepada membanyakkan tu ialah modal, itu ialah orang-orang yang sesak lagi bodoh-bodoh fikir, bodoh-bodoh kira jua, yakni kira sikit ya. Dia tak kira mana sabit dia kata baik tu, kata dengan bahawa tidak berhajat kepada menututi ilmu usuluddin dengan bersungguh-sungguh dan berpanjangan. Maka janganlah puak-puak kita jadi bodoh seumpama mereka itu, mereka yang berkata, yang mencela tu, walau tak dapat kebebasan dunia sekalipun. Jangan kita jadi betul belah kita tak ada dapat kebebasan, dan berusahalah kita kepada gegaji kayu umpamanya yang telah diyakinkan halal kerjaan, yakni tuju, dan umpamanya yakni
belah kita tak ada yakni dengan bahawa kita menuntut ilmu seumpama ini menyebabkan kita tidak dapat kemuliaan di atas dunia, maka walaupun kita kerja kebiasaan gaji kayu kemotang pun, tapi itu diyakinkan halal pekerjaan dan umpamanya, dan upahannya halal, pendeknya tidaklah yang cela-cela kepada yang pandai-pandai apa pekerjaan itu, melainkan orang yang tak pandai, yakni pendek kata tak ada orang yang mencela mereka, tak orang bodoh cela ikut paling mudah-mudah. Maka ini setengah daripada asabiyah. Maka kita orang mukmin beramati dan tiliklah kepada lain-lain pendapat, lain-lain rupa, hasal mereka itu ialah al-Islam. Maka bagi kita mudah-mudahan dapat kebenaran. Malaikat hendaklah saudara-saudaraku tahu bahwasanya awal agama itu kenalkan Allah dengan makna mengaku dan jumkan, yakni i'tiqad itulah akan sekalian bahagian yang tiga bangsa yang bersakut paut dengan dia, dengan Allah Ta'ala itu. Tiga bangsa yang bersakut paut dengan dia, dengan apa? Dengan akal. Dan kenal dan jumpa akan Rasul dengan makna begitu juga. Dan tiga bangsa itu, ini musannaf tiga bangsa musannaf tersebut, iaitu satunya wajib akli, keduanya mustahilnya akli, yang ketiganya jaiz akli. Yakni musannaf nak ia kata yakni musannaf nak sebut kata wajib bagi kita awal supaya nak sempurnakan agama kita, bahawa kita mengenalkan Allah melalui tiga bangsa yang tersebut. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wallahu a'lam.